اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 145. Sebelum sambung, insyaAllah kita tengok pengajaran ayat lepas. Pengajaran ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Maksud dia, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami selalu melihat wajah engkau sentiasa berbolak-balik ke langit, berulang kali melihat ke langit. Untuk apa? Untuk menunggu wahyu turun agar kiblat ditukarkan sebagaimana yang engkau suka. Maka Allah kata falanuwalliyannaka, maka pasti kami akan arahkan engkau ke arah kiblat yang engkau suka. Maka sekarang fawalli, hadapkan wajah engkau ke arah Masjidil Haram. Saat itu bertukarlah kiblat orang beriman ketika itu daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka salatlah dalam keadaan menghadap wajah engkau ke arahnya, iaitu ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab pasti mereka mengetahui bahawa pertukaran kiblat itu adalah benar, tersebut di dalam kitab mereka, dan kebenaran itu min rabbihim, dan tidak Allah lupa apa yang mereka kerjakan. Pengajarannya pertama, melihat, memandang ke langit bukanlah akhlak yang buruk bersama Allah. Melihat atau memandang ke langit bukan akhlak yang buruk bersama Allah. Berdasarkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Jadi kalau kita asyik tengok ke langit, bukan akhlak yang buruk, tapi itu adalah dibenarkan sebagaimana Nabi sentiasa melihat ke langit dalam ayat ini. Yang kedua, ayat ini menetapkan bahawa Allah, ketinggian kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menetapkan ketinggian kedudukan Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sentiasa menghalakan wajahnya ke langit kerana wahyu datang daripada langit. Kerana wahyu datangnya daripada langit. Yang ketiga, kesempurnaan pengabdian Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhannya, yang mana dia kekal menghadap ke Baitul Maqdis selagi mana wahyu pertukaran kiblat belum turun, yang mana beliau kekal menghadap ke Baitul Maqdis selagi mana wahyu pertukaran kiblat ke Kaabah turun. Yang keempat, Nabi SAW
sangat cinta untuk menghadap ke arah Kaabah di dalam solatnya. Kerana Kaabah adalah rumah Allah yang pertama dibina. Ia juga merupakan kiblat Nabi yang paling mulia selepas Nabi Muhammad, iaitu Nabi Ibrahim AS. Dan juga sebagai maslahat dakwah, kerana orang-orang Arab Mekah suka kepada Kaabah. Yang kelima, muka adalah anggota badan yang paling mulia. Muka adalah anggota badan yang paling mulia. Kerana itu disebut menghadap muka ke arah Masjidil Haram. Kerana bila seseorang menghadap mukanya ke arah sesuatu, bermakna dia menghadap seluruh badannya. Bermakna dia menghadap seluruh badannya ke arah itu. Yang keenam, mengikut mazhab Maliki, seseorang yang solat hendaklah memandang ke arah depannya. Seseorang yang solat hendaklah memandang ke arah depannya, sebagaimana ayat yang menyebut secara umum. Sebab ayat ni Allah kata apa? Fawali wajhaka, halakan wajah engkau ke arah Masjidil Haram bila solat. Jadi mazhab Maliki kata bila solat kena menghadap ke depan. Kalau Masjidil Haram lah. Kalau apa-apa je hadap ke depan. Sebab Allah kata arahkan, halakan muka kamu ke depan. Ini mazhab Maliki. Adapun mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi hendaklah menghadap wajah ke tempat sujud. Pendapat yang ketiga, ini masih poin yang keenam kan. Pendapat ketiga, imam dan orang yang solat berseorangan melihat ke tempat sujud. Imam dan orang yang solat berseorangan melihat ke tempat sujud. Adapun makmum melihat ke arah imam. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat. Jadi makmum tengok ke arah imam kalau solat berjemaah.
Kecuali ketika duduk. Kecuali ketika duduk, semuanya hendaklah melihat kepada jari. Ketika duduk mana tahiyat awal dan tahiyat akhir. Hendaklah melihat kepada jarinya. Okey, ini mungkin baru ni. Yang sebelum ni kita belajar apa dia? Mata tengok tempat sujud kan? Makmum ke imam kan? Okey. Ini bagi kita barulah, tapi dalilnya sangat kuat. Saya sebut dalil sebelum kita pergi poin yang seterusnya. Dalilnya adalah hadis Sahih Bukhari ketika Nabi salat khusuf. Nabi salat kusuf. Dan Nabi bagi tahu ketika Nabi salat kusuf itu ditunjukkan kepada Nabi syurga dan neraka. Kemudian kata Nabi, wazalika hina ra'aitumuni taqaddamtu wa ta'akhartu. Bila tu ketika aku salat ditunjukkan syurga dan neraka, iaitu ketika kamu melihat aku ke depan dan ke belakang. Jadi mana Nabi kata apa? Ketika kamu melihat aku. Jadi para sahabat yang ketika itu jadi makmum melihat kepada siapa? Hadis sahih. Kemudian dalil yang kedua, ketika dibuat satu mimbar yang baru kepada Nabi, Nabi salat di atas mimbar. Kemudian Nabi berdiri, Nabi rokok. Dan apabila Nabi nak sujud, Nabi turun daripada mimbar. Dan Nabi sujud di bawahlah, di atas tanah. Kemudian kata Nabi, innama fa'altu haza lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Aku lakukan kemudian supaya kamu mengikut aku dan supaya kamu belajar cara solat aku. Itu Nabi duduk atas mimbar kan masa berdiri. Kemudian masa rokok, Nabi masih di atas mimbar. Kenapa Nabi berdiri dan rokok di atas mimbar? Supaya sahabat tengok dan belajar. Maknanya sahabat tengok siapa ketika solat? Tengok Nabi. Hadis sahih. Yang ketiga, ketika Nabi salat baca perlahan, iaitu sama ada zuhur ataupun asar. Sahabat bertanya, annahum lamma akhbaru anna Rasulullah SAW kana yaqra'u. Sahabat bagi tahu Nabi membaca ketika Nabi salat secara perlahan. Sahabat bagi tahu Nabi membaca ketika Nabi salat perlahan kan? Nabi pun tanya, bima ta'rifuna zalik? Ditanya kepada sahabat, macam mana kamu tahu Nabi membaca sedangkan Nabi baca perlahan? Boleh faham? Sahabat pun jawab, qalu bittirabi lihiyatihi. Kami tahu Nabi sedang membaca sebab kami tengok janggut Nabi bergerak. Bila baca bibir bergerak kan? Bila bibir bergerak, janggut bergerak. Macam mana sahabat tahu Nabi baca? Melalui janggut Nabi yang bergerak. Makna masa tu sahabat tengok kepada apa? Kepada Nabi. Bahkan kata pendapat ini, dia kata ini pendapat paling kuat dan paling berkesan, paling baik ketika solat berjemaah. Supaya apa? Supaya kita nampak pergerakan imam. Kadang-kadang imam terlupa kan? Daripada berdiri terus sujud. Kita rokok. Jadi kena tengok pergerakan imam. Itu lebih baik. Okey. Melainkan ketika sujud, ketika duduk tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, jari tengok ke, mata tengok pada jari. Okey. Kemudian timbul masalah masa depan Kaabah. Mata tengok ke mana? Ada pendapat mengatakan mata tengok ke Kaabah, tapi tidak ada dalil. Pendapat yang mengatakan kalau orang buat umrah ke haji, solat depan Kaabah, mata tengok ke Kaabah. Itu memang ada pendapat, tapi tidak ada dalil. Maka pendapat yang paling kuat, kalau kita solat dalam Masjidil Haram, kalau kita imam, tengok tempat sujud. Kalau kita makmum, tengok imam. Kalau orang dah ramai sangat, memang tak nampak imam, tengok tempat sujud. Okey? Tengok, dapat keluarkan hukum fiqh daripada ayat Al-Quran. Jadi kita belajar tadabbur dan fiqh sekaligus. Ustaz. Ya. Afdal je Ustaz kan, afdal je lah. Maknanya kita buat tu dia tak salah apa kan, afdalnya je. Ya. Sebab dah terbiasa kita tengok macam sujud kan, kita tak tengok jari, kita tengok okey. sujud. Okey Kak Rosna. Boleh soal lepas ni. Okey.
Apa hukum kita pejam mata? Apa hukum pejam mata? Dia hukum pejam mata mukhalafatus sunnah, menyanggahi sunnah. Tetapi kalau kita tengok imam kan, kalau kita tengok imam menyebabkan kita tak khusyuk. Ni imam mana tak pernah tengok je, nampak gemuk je. Kan? Maka pilihan yang lebih baik tengok tempat sujud. Kalau tengok tempat sujud pula, tengok macam-macam kapet dengan warna, dengan gambar, tak khusyuk juga, pejam mata. Hukum asal solat pejam mata menyalahi sunnah, bahkan itu lebih kepada solat orang Yahudi. Solat orang Yahudi pejam mata. Jadi menyalahi sunnah dan makruh. Tetapi sekiranya kita tengok imam tak khusyuk, tengok tempat sujud lagi tak khusyuk, ketika itu dibolehkan pejam mata sekiranya solat pejam mata menjadi lebih khusyuk. Tapi kalau solat pejam mata menyebabkan dia terus tertidur, tak boleh. Okey. Poin yang keberapa tadi pengajaran? 7. Wajib solat di mana-mana dengan menghadap ke arah kiblat. Sama ada di darat, wajib solat di mana-mana menghadap ke arah kiblat. Sama ada di darat atau di laut atau di udara. Kecuali 3 keadaan. Tiga keadaan kita dah sebut semalam kan. Saya ringkas, iaitu ketika solat sunat dalam musafir. Ketika solat sunat dalam musafir. Yang kedua, saya minum. Yang kedua, ketika dalam ketakutan. Ketika dalam ketakutan. Yang ketiga, dalam keadaan lemah seperti sakit. 3 keadaan ini dibolehkan solat walaupun tidak menghadap kiblat. Bukan perang juga salah satu syarat. Apa? Maksud perang. Ya, perang tu takutlah. Masuk dalam bab takut. Okey. Dia dalam sakit bukan masalah takut. Itu lemah ataupun tak mampu ataupun darurah. Okey, yang keberapa? Poin keberapa? Yang ke-8, kedegilan orang Yahudi dan Nasrani. Kedegilan orang Yahudi dan Nasrani yang sudah mengetahui pertukaran kiblat akan berlaku melalui kitab mereka. Melalui kitab mereka, tetapi mereka tetap menolaknya. Yang ke-9, Allah tidak pernah lupa segala perbuatan hamba-Nya, sama ada jahat ataupun baik. Allah tidak pernah lupa perbuatan hamba-Nya, sama ada jahat ataupun baik, sama ada besar ataupun kecil, sama ada secara terang ataupun sembunyi. Okey, habis. Kita tadabbur ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walain, dan lam pasti, taukid, penegasan, dan pasti, in sekiranya, ataita. Kalau ata dia datangkan, hal ataka hadithul ghasyiyah. Kalau ataita, engkau mendatangkan. Engkau ni Nabi Muhammad. Sekiranya engkau mendatangkan ataupun membawa allazina kepada orang-orang yang
utu, orang-orang yang mereka diberi kitab. Tengok Allah, bila Allah sebut orang yang diberi kitab kan, sebenarnya Allah nak puji ke Allah nak cela? Allah nak cela. Kalau Allah nak cela, kenapa Allah sebut orang diberi kitab? Bukankah orang diberi kitab ni mulia? Kan? Orang diberi kitab, logiknya orang mulia. Tapi kenapa Allah nak cela tapi disebut macam nak memuliakan orang tu? Sebab Allah nak bagi tahu orang yang paling tercela, orang yang tercela ada dua. Satu orang yang dia tolak kebenaran sebab tidak tahu ataupun tak ada kitab. Yang kedua, orang yang tercela, dia tolak kebenaran dalam keadaan dia tahu dan dia ada panduan. Jadi Allah nak bagi tahu antara dua, yang paling tercela ialah orang yang dah ada panduan. Dah ada ilmu, ada kitab tapi masih sesat. Dah ada GPS tapi masih utang juga kan. Ni memang teruk lah. Okey. Sekiranya engkau wahai Muhammad mendatangkan kepada orang yang diberi kitab bikulli ayah, dengan setiap ayat. Apa makna ayat? Ayat makna dia tanda kebesaran Allah, buktilah. Bikulli ayah, apa maksud kullu? Semua ayat. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Okey, kita baca sikit lagi. Ma tabi'u, tidak mereka ikut kiblatak, kiblat engkau. Mereka ni siapa? Mereka yang tak ikut ni siapa? Ahli kitab. Yahudi dan Nasrani. Mereka tak ikut kiblat engkau. Walaupun engkau bawa, apa maksud ni? Apa yang Nabi nak bagi tahu? Apa dia? Ada bukti Al-Quran. Walaupun dah terbukti, mereka tetap dalam kitab mereka. Tak, itu yang tersurat, yang tersiratnya apa? Itu baru tafsir tu, belum tadabbur. Satu, Allah nak bagi tahu orang Yahudi ni walaupun dah ada kitab, walaupun banyak bukti, tapi mereka tolak. Menunjukkan apa? Mereka ni adalah kaum yang jenis degil. Kerah kepala, kepala batu. Nak cakap apa lagi? Bodoh sombong. Ketegak. Oh, ni mesti orang Penang ni. Ketegak. Ketegak. Satu. Yang kedua, Allah nak beritahu apa ni? Engkau bawa semua ayat. Apa yang Allah nak beritahu? Subhanallah. Allah nak beritahu Nabi Muhammad ni, kerja dia tak peduli dia kepada siapa, Yahudi ke Nasrani, tapi yang dia fikir ialah dia nak pastikan orang tu beriman. Kalau satu ayat tak beriman, dia bawa dua. Kalau dua tak beriman, dia bawa 10. Kalau 10 tak beriman, dia akan usaha lagi bawa 100 ayat. Itu sifat seorang Nabi, khususnya Nabi Muhammad. Dia panggil apa dalam bahasa Arab? Dan Allah sebut sifat Nabi, Allah sebut sifat ni dalam bentuk Allah puji Nabi Muhammad. Apa sifat ni? Harisun. Harisun alaikum. Dalam surah At-Taubah kan? 127. Harisun alaikum bil mu'minina ar-raufur rahim. Ini sifat Nabi ni. Harisa makna sangat tamak. Sangat tamak apa? Bukan tamak dunia, bukan tamak harta, bukan tamak makanan, tapi tamak nak tengok orang ramai beriman. Apa bukti Nabi tamak? Nabi tak bawa satu ayat. Nabi tak bawa 10 ayat. Bikulli ayah. Mana dakwah Nabi macam ni. Nabi akan bawa sebanyak mungkin bukti
Yang kedua, dengan cara paling berhikmah, dengan cara lemah lembut. Kemudian, yang ketiga, bila mereka kaum tersebut menolak, Nabi sedih. Bukan Nabi rasa, pada muka kamu, tak. Nabi sedih. Itulah sifat Nabi kita. Berusaha bersungguh-sungguh membawa sebanyak mungkin bukti dan cara paling lembut, dan bila mereka tak beriman, hasilnya Nabi sedih. Jadi pengajaran untuk kita dakwah ada berapa orang, kemudian berapa bukti kita bagi, kemudian kita sedih tak bila mereka tak beriman. Kalau semua tak ada, kita sebenarnya belum, tak payahlah mengaku cinta Nabi Muhammad, kan? Pergi ke kubur Nabi menangiskan. Tapi satu dakwah pun tak buat. Kadang-kadang kita berdakwah satu ayat je, orang tolak, lantak. Kamu tolak satu ayat, kafir tau. Lepas ni aku tak berdakwah dah. Okey? Kemudian Allah kata apa? Wama anta, dan tidaklah engkau bitabi'in, orang yang ikut qiblatahum, kiblat mereka. Okey, poin yang kedua, apa dia? Pertama tadi, kalau engkau bawa semua ayat kepada orang yang diberi kitab ni, walaupun mereka dah tahu awal kiblat akan ditukar, mereka tetap tak beriman. Mereka tak ikut kiblat engkau. Sebenarnya mereka tak ikut kiblat ni, apa maksud dia? Apa maksud? Tak beriman dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad lah. Walaupun dia hanya tolak satu. Jadi di sini Allah nak beritahu, siapa tolak satu hukum bermakna dia tolak semua sekali. Yang 50 sunnah Nabi dia terima, ada 2 je sunnah Nabi. Yang ni saya tak boleh terima. Sebenarnya dia tolak semua. Ini dia tolak satu je, arahan ikut kiblat. Sebenarnya dia tolak Nabi secara keseluruhan. Agama tak boleh dipecah-pecah, dipilih-pilih, dijuzuk-juzukkan. Agama tak boleh. Kalau terima semua. Kalau tolak satu bermakna tolak semua. Kemudian bahagian kedua ni Allah nak beritahu apa ni? Engkau bukan orang yang ikut kiblat mereka. Apa maksud dia? Ada kemungkinan tak Nabi ikut kiblat orang Yahudi? Ikut Baitul Maqdis. Salah ke? Nabi bila turun ayat tukar kiblat ke Kaabah, Nabi pun menghadap juga Baitul Maqdis. Salah ke? Salah. Kenapa salah? Sebab menyanggahi perintah Allah. Jadi ada kemungkinan tak Nabi ikut Baitul Maqdis? Tak ada kemungkinan, kan? Kenapa Allah beritahu? Engkau bukan orang yang ikut. Memang Nabi tak ikut. Apa yang mesej yang Allah nak sampaikan? Nabi tak mungkin ikut, tapi umat Nabi Muhammad mungkin tak ikut. Umat kamu mungkin ikut. Jadi bila aku arahkan, engkau jangan ikut, maka umat kamu pun kena ikut engkau. Jangan ikut. Siapa yang tak ikut kamu, bermakna dia tak ikut Allah, dia tak ikut Islam. Ramai tak yang ikut kiblat ni? Sebenarnya tak ikut kiblat orang Yahudi bermakna apa? Bukan mesti ikut kiblat mereka ketika salat, tak. Ikut apa saja tindakan, tingkah laku, akhlak orang Yahudi, sebenarnya seolah mengikut kiblat mereka. Okey? Tapi Allah beritahu tak? Engkau tak akan ikut kiblat mereka walaupun mereka bawa sebanyak mana dalil. Kenapa Allah tak sebut? Yang Nabi Allah sebut, engkau bawa sebanyak mana dalil, mereka tak ikut. Tapi bila Nabi tak ikut kiblat mereka, Allah tak sambung. Walaupun mereka banyak bawa sebanyak mana bukti pun. Mereka tak ada dalil. Kebatilan tidak ada hujah. Okey. Wa ma ba'duhum, dan tidaklah ba'duhum, sebahagian mereka, bitabi'in,
mengikuti kiblat sebahagian yang lain. Ini bahagian yang ketiga. Apa yang Allah nak bagi tahu? Sebahagian mereka, siapa mereka? Yahudi dan Nasara. Mana Allah nak bagi tahu mereka ni, mereka nak kamu ikut kiblat mereka, seolah mereka tu bersatu. Tak. Sebenarnya sama-sama mereka pun berpecah. Yahudi kiblatnya lain, Nasara kiblatnya lain. Jadi mereka bukan niat yang baik. Mereka niat ada kepentingan puak ataupun kumpulan, bukan kerana Allah. Sebab buktinya sesama mereka pun berpecah. Yahudi menghadap sebelah timur, Nasrani menghadap sebelah barat di Baitul Maqdis. Okey. Tapi bila mereka akan bersatu? Bila mereka menentang Islam, mereka seolah bersatu. Tapi bila sesama mereka dan bukan menentang Islam, mereka berpecah lagi teruk daripada orang Islam berpecah. Okey. Kemudian Allah kata apa? Walain, dan pasti sekiranya wala ini taba'ta, engkau ikut ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, min, dari selepas ja'aka, telah datang kepada engkau minal ilmi, dari ilmu, innaka, sesungguhnya engkau, izan apa makna? Bukan izah. Izah apabila, kalau izan dia tulisan sama, baca lain. Izah dengan izan. Apa makna? Jika demikian. Jika demikian, ataupun kalau begitu, kalau engkau mengikut mereka, hawa nafsu mereka, setelah ilmu kebenaran datang kepada engkau, tapi engkau ikut juga kehendak orang Yahudi, maka apa hukum kepada engkau? Kalau begitu ataupun jika demikian, izan lamina, pasti, sesungguhnya engkau pasti dari golongan orang-orang zalim. Okey. Kita pergi tengok daripada awal lagi. Sekiranya engkau ikut hawa nafsu mereka. Hawa nafsu siapa ni? Yahudi dan apa dia antara hawa nafsu ataupun yang mereka nak Nabi ikut, apa dia? Kiblat mereka kan, agama mereka. Bagi mereka itu adalah agama. Tapi bagi Allah itu adalah pengajarannya apa? Semua yang bercanggah dengan Quran dan hadis semua adalah hawa nafsu. Katalah dia mendakwa ini agama yang paling betul kan. Ada 100 agama, semua mendakwa agama, tapi bercanggah dengan Quran, sebenarnya bukan agama. Allah nak bagi isyarat, semua yang bukan Quran dan hadis adalah berdasarkan hawa nafsu. Semua yang berdasarkan hawa nafsu, semuanya sesat. Ada mungkin tak manusia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Bila tu? Bila dia ikut hawa nafsu, makna Tuhannya adalah hawa nafsu. Cuba buka surah Al-Jasiyah. Ayat 32 ke? Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu. Ada 32 ke apa?
Surah Al-Jasiyah ayat 23. Okey. Cuba terjemah. Afara'aita, engkau lihat tak Muhammad? Apa dia? Man ittakhadha, siapa yang mengambil ataupun menjadikan ilahahu, Tuhannya adalah hawa nafsu. Jadi Tuhan ni, bila kita sebut orang Cina sembah berhala ke, India sembah lembu ke, maka kita rasa kita tak mungkin syirik pada Allah. Tak. Kita mungkin tak sembah berhala, tak sembah lembu kan, tak sembah pokok. Tapi kita boleh syirik pada Allah dengan menyembah hawa nafsu. Bila tu? Bila kita ikut hawa nafsu je, maka kita sebenarnya telah menyembah hawa nafsu. Dan kata ulama, termasuk yang buat benda bid'ah. Buat benda bid'ah ni ikut hawa nafsu ke ikut Quran dan Sunnah? Hawa nafsu. Sebenarnya dia termasuk ni. Bila ikut hawa nafsu, dia bukan agama. Walaupun nampak rupa agama. Walaupun 100 ulama kata itu agama. Tak. Bila berdasarkan hawa nafsu, kenapa kamu buat? Saya rasa baik. Saya rasa baik itu nafsu. Okey? Lalu Allah kata apa? Siapa yang jadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Lepas tu dia bukan berhenti setakat tu. Fa'adallahu Allah. Allah menyesatkannya ala ilmin. Apa maksud ala ilmin? Allah menyesatkannya berdasarkan ilmu Allah yang Allah tahu sejak azali dia memang akan pilih yang sesat. Jadi Allah bukan zalim, bukan Allah sengaja menyesatkan mereka, tak. Sebab Allah tahu daripada azali mereka akan pilih hawa nafsu sebagai Tuhan. Okey. Kemudian apa yang Allah nak beritahu ni? Kalau engkau Muhammad, walaupun engkau rasul yang terakhir, rasul yang terbaik, orang yang paling Allah cinta, tapi engkau ikut apa? Hawa nafsu orang Yahudi dan Nasara. Apa hukum kepada engkau? Engkau adalah orang yang zalim. Sebenarnya ada kemungkinan tak Nabi ikut agama orang Yahudi dan Nasara? Tak ada kemungkinan. Tapi kenapa Allah buat andaian? Kalau engkau ikut, mana mungkin kalau Nabi tak mungkin menjadi orang yang pengikut agama Yahudi dan Nasara. Panduan untuk umat dia. Kenapa Allah tak direct? Kenapa Allah tak direct bagi tahu umat dia? Kalau umat kamu ikut hawa nafsu setelah ada ilmu, mereka zalim. Kenapa Allah tak direct cakap kepada umat Nabi Muhammad? Sebab Nabi Muhammad tak mungkin ikut. Boleh faham soalan? Logiknya Nabi Muhammad ni tak apalah kan. Dia ikut sikit-sikit tak apa sebab dia Nabi kan. Tak ada. Nabi hebat macam mana? Zalim. Kalau ikut hawa nafsu. Kalau umat Nabi Muhammad ikut, lagi zalim. Kan? Jadi di sini Allah nak begitu apa ni? Kezaliman tu bukan berdasarkan kedudukan. Bukan berdasarkan individu, tapi berdasarkan amalan. Walaupun kedudukan kamu Nabi, tapi ikut hawa nafsu, zalim. Kalau sepupu Nabi, sepupu Nabi, ikut hawa nafsu, zalim tak? Saya keturunan Nabi tahu. Tengok bahasa Al-Quran. Allah kata jangan cakap banyak. Kalau Nabi pun zalim, kamu berapa pupu? 10 pupu lagi zalim. Boleh faham? Jadi siapa yang mendakwa dia keturunan Nabi, dia boleh reka-reka dalam agama. Sebenarnya reka dia ikut nafsu. Mereka adalah zalim walaupun keturunan Nabi. Okey, kemudian Allah beritahu allazina iaitu orang-orang yang atainahum kami telah berikan kepada mereka kitab lagi. Jadi banyak Allah mencela
Bukan orang jahil, bukan orang tak ada kitab. Yang Allah cela ialah orang yang ada kitab, orang yang ada ilmu, orang yang ada panduan. Sebenarnya pengajaran untuk siapa tu? Banyak orang, termasuklah orang Melayu kan, dia kata ayat ni tak ada kaitan dengan kita. Ini khas untuk orang Yahudi dan Nasara. Kalau ayat ni tak ada kaitan dengan kita, jangan bacalah ayat ni, lompat je, skip je. Kan? Dan Allah kata apa? Quran tu adalah Quran hudan limuttaqin. Okey. Kamu orang bertakwa tak? Kalau kamu orang bertakwa, petunjuknya apa? Sebuah Quran ke ataupun ayat-ayat tertentu je? Semua. Termasuk ayat ni. Termasuk ayat yang cerita pasal orang Yahudi. Kenapa? Dia petunjuk untuk kamu. Apa dia petunjuknya? Kamu pun ada kitab, orang Yahudi pun ada kitab. Tapi orang Yahudi dengan kitab mereka jadi degil, mereka jadi sombong dan bodoh sombong. Maka kamu jangan dengan Quran yang kamu ada, dengan Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, jangan kamu jadi macam orang Yahudi. Akhirnya baca tapi tak ikut, perangai sama dengan Yahudi. Okey. Okey, Allah nak bagi tahu kedegilan dan apa lagi ni? Kedegilan dan kemelampauan orang Yahudi. Apa dia? Mereka yang diberi kitab ni ya'rifunahu. Mereka kenal. Dia beza Arafah dengan Halimah. Apa beza? Apa beza? Tengok dia terjemah berilmu. Ilmu tu bahasa Arab tu, ilmu. Apa beza? Ilmu lebih tinggi? Tapi ada orang kata kamu belum sampai makrifat. Dia beza dia. Arafah ni lebih kepada benda yang kita dapat rasa dengan panca indera, yang kita nampak, kita boleh sentuh. Itu Arafah. Tapi Alimah ni kepada benda yang kita tak nampak. Contohlah, saya kenal Usamah nampak kan? Boleh nampak, boleh sentuh. Kita nak guna apa? Araf tukar ke alim tukar? Araf tukar. Kan? Hal ta'rif Ustaz Abdul Mu'in, jangan kata hal ta'lam, salah. Alimah pula untuk benda yang tak nampak, yang tak boleh disentuh oleh panca indera. Saya ada ilmu sekian-sekian. Ilmu tu boleh nampak tak? Tak ada. Kan? Alim tu annahu qad mata, tak nampak. Okey. Sebab tu di sini Allah guna apa? Mereka kenalnya. Kenal siapa ni? Nabi Muhammad, nampak tak? Sebab tu Allah guna ya'rifunahu. Mereka kenal Nabi Muhammad sampai tak apa ni? Allah nak bagi tahu mereka ni sangat-sangat melampau. Sebab apa? Mereka bukan tak kenal Nabi. Bahkan mereka kenal sebagaimana ya'rifuna, mereka kenal abna'ahum. Abna' ni anak, laki ke perempuan? Laki. Kalau perempuan? Kalau umum? Aulad. Kalau aulad umum, lelaki pun masuk, perempuan pun masuk. Kalau abna', anak lelaki. Kalau banat, anak-anak perempuan. Apa beza dia? Allah kata bangsa Yahudi ni yang tolak Muhammad yang mana ni? Yang mereka kenal Muhammad sebagaimana mereka kenal anak-anak lelaki mereka. Apa yang Allah nak beritahu ni? Dan kenapa anak lelaki ya? Kenapa tak anak perempuan? Kenapa? Sebab Nabi lelaki. Sebab anak lelaki lebih Mereka sayang anak lelaki. lebih puas daripada anak perempuan. Lebih Puas. Lebih puas. Lebih Itu perjudi pada anak lelaki ya. Bukan. lebih puas. Lebih liar, lebih Bukan.
Takkanlah dia anggap Nabi Muhammad tu liar. Bukan. Sebabnya ialah kebiasaan mak bapak ni lebih sayang, lebih condong pada anak lelaki lebih daripada anak perempuan. Kenapa? Sebab akhirnya yang akan menyambung zuriat mereka anak lelaki. Anak perempuan tak ada. Anak perempuan bila kahwin dapat anak bin siapa? Bapak dah hilang, nama bapak hilang. Kemudian kalau ada mak bapak dah tua, biasa yang nak tolong mak bapak siapanya? Anak lelaki lah, sebab anak perempuan terikat dengan suami. Jadi mak bapak ni biasa yelah. Jadi Allah nak begitu, mereka ni kenal Nabi Muhammad, kenal melalui apa? Melalui cerita dalam kitab mereka, sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 157. Mereka kenal Muhammad, yang mereka tolak ni sangat-sangat mereka kenal sebagaimana mereka kenal anak lelaki mereka. Kenapa Allah buat perbandingan macam kenal anak lelaki? Ada kemungkinan tak bapak bertukar anak lelakinya? Ada kemungkinan tak? Contohlah, dia besarkan anak lelaki dia sampai umur 20 kan. Tiba-tiba masuk rumah dia kata, siapa kamu ni? Ada kemungkinan? Maknanya dia mesti kenal. Kan? Dia mesti kenal. Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi. Ini ulama ni, orang yang diberi kitab dan dia alim. Dan akhirnya dia masuk Islam. Bila Umar bertanya kepada dia, kamu kenal tak Muhammad? Jadi Abdullah bin Salam menjawab berdasarkan maklumat dalam kitab Taurat. Dia kata, aku kenal Muhammad ni, cerita Muhammad. Sebagaimana aku kenal Muhammad lebih daripada aku kenal anak lelaki aku. Lebih. Umar pun tanya, 5, kenapa? Kenapa kamu kenal Muhammad lebih daripada anak lelaki kamu? Dengan jawapan dia, dia kata sebab Muhammad ni memang confirm dia Nabi. Cerita daripada Allah. Tapi anak lelaki aku mungkin dia bukan anak aku. Kata meja tu yang kat tepi dia belah sini. Boleh faham? Dia kata, kalau anak lelaki aku syak. Mungkin isteri aku khianat. Mungkin anak zina kan. Tapi Muhammad, confirm dia adalah Nabi. Jadi Abdullah bin Salam yang merupakan ulama Yahudi, dia lebih daripada ni lagi. Dia bukan setakat kenal Muhammad macam kenal anak lelaki, tak. Dia lebih kenal Muhammad, dia lebih percaya Muhammad daripada dia percaya anak sendiri. Sampai tahap tu. Dan logiknya apa dia? Logiknya apa dia? Kalau dia kenal Muhammad, cerita Muhammad macam kenal anak lelaki ataupun lebih daripada kenal lelaki. Logiknya apa? Bila Muhammad datang, terus terima. Sebagaimana anak dia cakap, terus terima. Tengok gambar anak dia, memang anak saya. Jangan pertikaikan. Bila pertikaikan menunjukkan apa? Bebal. Bebal. Saja nak tolak. Dia tahu benda tu benar tapi tolak, makna degil dan bebal. Bebal yang kedegak. Ini ada kaitan tak dengan kita ni? Ada kaitan tak pengajaran untuk kita? Ada. Berapa ramai yang mengaku beriman dengan Quran? Berapa ramai yang baca Quran dan tadabbur? Tapi tak nak ikut tadabbur. Ataupun ikut tadabbur, bila faham, tak nak ikut ajaran. Ada persamaan tak? Kamu percaya tak pada Quran? Percayalah. Kalau kufur dengan Quran, kafir. Tapi bila faham, tak ikut. Perangai lebih kurang orang Yahudi. Dah tahu dah cerita Nabi Muhammad dalam kitab mereka. Bahkan lebih kenal Muhammad daripada anak mereka. Tapi bila betul-betul datang, tolak. Memang degil. Kemudian Allah kata lagi, wa inna, dan sesungguhnya. Fariqan, sebahagian ataupun sekumpulan. Fariqa. Minhum, dari mereka, la yaktumuna, pasti. Yaktumuna, mereka menyembunyikan. Menyembunyikan apa? Kebenaran.
Wahum ya'lamun. Sedangkan waw ni dipanggil wawul hal. Sedangkan dia sembunyi dalam keadaan mereka mengetahui. Kenapa Allah sebut ni? Sembunyi satu, lepas tu dalam keadaan tahu. Apa yang Allah nak bagi tahu? Dia kalau sembunyi dalam keadaan dia tak tahu, itu adalah kebenaran. Okey tak? Dia sembunyi benda tu, sebenarnya bukan kebenaran pun. Benda palsu, tapi dia rasa kebenaran. Okey tak? Okey kan? Yang tak okey, yang tercela apa dia? Dia sembunyi kebenaran dalam keadaan dia betul-betul yakin benda tu benar. Ini sangat-sangat melampau. Sangat-sangat tercela. Okey. Ramai tak ni? Jenis perangai ni. Bila kena atas kepala dia, dia tak nak baca ayat tu. Bila menggugat kedudukan dia, dia tak baca ayat tu. Dia hanya bercakap bila selari dengan majikan dia ataupun orang yang lantik dia. Diam je. Bila selari dengan orang yang lantik, keluarlah suara dia. Macam hari tu baru dilantik. Dia panggil apa? Dia panggil ulama telefon. Telefon tepi jalan, telefon publik kan. Bila kita boleh bercakap? Masuk duit tu. Masuk duit. Bila masuk duit dia bercakap kan? Telefon. Okey. Tapi adakah semua orang Yahudi tahu dan sembunyi? Tak. Apa dia bukti? Fariqan minhum. Tengok bahasa Al-Quran, berhati-hati. Tepat. Al-Quran tak ajar kita menghukum pukul rata. Kalau ada dalam 1090 orang je yang tahu kebenaran dan sembunyi, jangan pukul rata. Memang semua sembunyi, jangan. Kita kata fariqun minhum. Contohnya Abdullah bin Salam tahu, tapi dia tak sembunyi, dia masuk Islam. Okey. Kemudian Allah beritahu al-haqqu, kebenaran itu min rabbika, dari hanya min rabbika, dari kalau Rabb apa mana? Tak, mana Rabb yang sebenar? Pencipta, pemilik, pengurus engkau. Kenapa Allah sebut min rabbika? Allah tak kata al-haqqu minallah. Kenapa Allah tak guna Allah, tapi Allah guna Rabb? Tadabburnya apa? Sebab kalau guna Allah, dia tak rasa bahawa Tuhan dia. Tapi kalau Rabb ni maknanya yang mentadbir dia. Mencipta dia itulah. Jadi mesti daripada pencipta dia, bukan daripada Allah ni. Dia kata macam itu Tuhan orang umum je. Jadi Allah ni makna apa maksud Allah? Tuhan yang disembah. Tapi ada tak sebab kenapa Allah tu wajib disembah? Dalam perkataan Allah ada tak? Tak ada. Sebab Allah makna Tuhan yang disembah. Sebab apa kena sembah? Tak ada. Tapi bila sebut Rabb, ada tak sebab? Kamu kena ikut dia. Kamu kena percaya semua yang datang daripada dia benar. Ada tak sebabnya? Ada. Apa dia? Sebab dia mencipta kamu. Tak kala dia nak bercakap bohong. Ada tak pencipta nak merosakkan apa yang dia cipta? Tak ada. Tak ada. Kita buat rumah, lepas tu kita rosakkan rumah. Kita kahwin dapat anak, kita rosakkan anak. Tak ada. Bila kita sendiri yang melahirkan, yang kita kahwin, kita nak yang kita lahir itu adalah terbaik. Maka sebab itulah, bila Allah cipta kita, Allah buat undang-undang kebenaran. Bila undang-undang daripada pencipta, pemilik, pengurus, pasti benar, pasti baik. Jadi wajib kamu ikut. Sekarang ramai orang ikut apa? Daripada pencipta ke daripada makhluk? Apa maksud tu? Yang pencipta dia cakap tak dengar. Yang kena cipta cakap dia dengar. Apa maksud tu?
Bodoh lah, bodoh sombong. Sebab apa? Sebab dia dengar cakap orang yang tak ada apa-apa kelebihan. Mencipta pun tak, mengurus pun tak. Bahkan dia adalah makhluk yang lemah. Jadi bila kita dengar arahan daripada makhluk yang lemah, itu menunjukkan kebodohan kita tahap tak kedegak. Dah lah dia bodoh, lepas tu dengar cakap orang bodoh. Bodoh tak? Okey. Maka fala takunu, maka janganlah takunan, janganlah kamu sekali-kali menjadi, janganlah kamu sekali-kali menjadi minal mumtarin, daripada orang-orang yang mumtarin, daripada imtira', iaitu ragu, syak. Okey, Allah larang siapa ni? Kebenaran daripada Tuhan engkau. Maka janganlah engkau tu siapa? Nabi Muhammad. Jangan engkau jadi orang yang ragu terhadap kebenaran. Nabi Muhammad mungkin tak ragu pada kebenaran? Tak mungkin. Sebenarnya Allah nak larang siapa ni? Umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad banyak tak ragu pada kebenaran yang datang daripada Allah? Banyak. Betul? Dan ramai tak manusia, umat Nabi Muhammad, yang bila dengar arahan daripada manusia tak ragu-ragu? Betul? Ramai tak? Mana lebih ramai yang dengar arahan manusia daripada yang dengar arahan Allah? Allah kata, tutup kepala, tak dengar. Manusia kata, tutup mulut, pakai mask, dengar tak? Dengar. Allah kata, pergi solat jemaah di masjid. Masa tu belum PKP lah, tak dengar. Manusia kata, jangan pergi masjid, dia melompat. Ni makna manusia, umat Nabi Muhammad ramai ragu kepada arahan Allah. Okey? Jadi apa hukum kita ragu-ragu pada Al-Quran? Apa hukum? Haram. Apa dalil? Ni la. La ni makna larang. Jangan sekali-kali. Okey. Apa bentuk keraguan? Pertama, jadi macam Yahudi lah. Dah tahu tapi tak ikut. Tak ikut tu sebenar ragu. Saya bukan tak nak ikut Ustaz, tapi bagi masa pada saya. Kenapa perlu masa kalau benda tu benar-benar dan baik untuk kamu? Kenapa? Kan? Kita kalau diberi, kita tengah lapar. Lepas tu kita diberi makanan yang memang kita tahulah makanan itu baik. Kita ragu-ragu tak kepada makanan yang diberi oleh orang yang kita percaya? Tak ragu-ragu kan? Kenapa tak ragu? Sebab orang tu kita percaya. Tapi dia orang, bukan Tuhan. Kemudian perut kita pula lapar, makanan pula sedap. Kita tak ragu-ragu. Ada mungkin tak kita perut lapar, lepas tu yang bawa makanan bapak kita. Lepas tu bila bapak suruh makan, minta maaf bapak bagi masa pada saya. Kenapa? Saya ragu-ragu pada makanan bapak ni. Bapak rasa apa? Bapak kata apa? Kalau ragu-ragu pada bapak, silakan keluar. Subhanallah. Ramai tak bersikap macam tu kepada Tuhan? Quran tak nak baca. Kalau baca tak nak faham. Kalau faham tak nak ikut. Betul tak? Sepatutnya kita kata apa? Sila keluar daripada bumi Tuhan. Sila keluar sekarang. Ustaz nak pergi duduk mana? Kalau tak ada tempat lain, ikut je lah. Sebab bumi ni satu je dan pemiliknya Allah. Ikut je. Bila tak nak ikut, sila keluar. Kalau tak boleh keluar, ikut. Boleh? Okey, cukup lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya mengenai amalan bid'ah yang ikut nafsu lah, yang sesat ni kan, yang mana tak ikut apa yang Nabi atau para sahabat dah tunjukkan. Jadi soalan seterusnya, adakah kita ni boleh anggap ataupun kita berlapang dada dengan setengah orang yang buat apa ni perkara yang maknanya tidak menepati sunnah Ustaz, yang kita pun tahu memang ada yang jelas pada tersebut lah. Banyak contoh kan Ustaz yang boleh dalam masyarakat kita. Jadi
Tak boleh komen tak? Allah kata apa dalam Quran? Kita tak ragu-ragu pada Al-Quran kan? Allah kata apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah kata, ajaklah mereka kepada Tuhan engkau dengan satu hikmah. Yang kedua, bil mau'izatil hasanah, dengan peringatan yang baik. Yang ketiga, kalau berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang terbaik. Jadi ayat ni Allah tuju pada Nabi dan kepada umat Nabi Muhammad. Bila kita berdakwah kepada siapa? Umum. Sama ada orang Yahudi ke, orang kafir ke, orang buat bid'ah, mesti ada 3 unsur, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan kalau berdebat dengan debat cara yang terbaik. Satu. Yang kedua, tengok bagaimana Nabi berdakwah kepada orang Yahudi yang sangat-sangat degil. Dah tahu, dah kenal betul-betul, dah percaya betul-betul, bila datang tolak. Tapi apa sikap Nabi dengan mereka? Nabi membawa sebanyak mungkin bukti. Nabi tak pernah melabel, Nabi tak pernah menuduh, Nabi tak pernah buat secara kasar ataupun di luar adab manusia. Nabi tetap sabar, Nabi tetap berhikmah. Bahkan Allah ada ayat yang Allah tegur Nabi. Allah tegur Nabi, afatu'minuna afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Dengar, Allah kata apa? Adakah patut kamu masih tamak an yu'minu, supaya mereka ni Yahudi dan Nasara beriman kepada kamu? Adakah kamu masih tamak kepada orang macam ni? Kenapa? Wa qad kana fariqun minhum, ada sekumpulan daripada mereka yasma'una kalam Allah, mereka dengar kata-kata Allah, mereka dengar kata-kata Allah, iaitu kitab Taurat dan Injil. Lepas mereka dengar, apa mereka buat? Yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu, kemudian mereka ubah apa yang mereka dengar setelah mereka faham. Tapi orang macam ni, yang dah faham, dah dengar, dah percaya, dah ubah lagi, maka Nabi masih tamak. Nabi masih berusaha, sehingga Allah tegur, adakah patut kamu masih tamak? Jadi, orang yang buat benda bid'ah ni taklah sejahat orang Yahudi. Kita berlemah lembut dengan mereka, jangan pulau mereka, jangan boikot mereka, sayangilah mereka, supaya satu hari mereka terima yang benar hanya daripada Allah dan Rasul. Mungkin dengan sebab akhlak kita yang lembut, mereka akan berubah. Tapi kalau kita asyik pulau mereka, boikot mereka, mungkin mereka tak akan dengar lagi perkara-perkara yang benar daripada kita ataupun daripada ustaz-ustaz sunnah. Wallahualam. Ustaz, tapi kalau contohnya kalau ada khilaf tu kan, kerana perbezaan pendapat ataupun mazhab itu, kita mungkin boleh berlapang dada, Ustaz. Ya. Tak, kita memang tak setuju dengan benda yang salah ni. Kita memang tak setuju. Kita memang sempit dada, kita memang kena benci. Itu bab akidah. Tapi dalam bab dakwah, cara kena berbeza. Nabi benci kepada kebenaran, Nabi benci kepada akidah Yahudi. Tapi bila Nabi berdakwah dengan cara lemah lembut, Nabi tak pernah pulau mereka. Bahkan Nabi dengar orang munafik macam mana? Orang munafik ni lagi jahat daripada orang Yahudi. Bahkan bila masuk neraka, mereka paling bawah. Tapi Nabi jumpa orang munafik, Nabi senyum. Nabi biarkan mereka solat di belakang Nabi. Nabi tak pulau, Nabi tak halau. Jadi akidah kena tegas. Benci kena benci. Tapi dalam aspek dakwah, kita kena berlemah lembut dan dengan berhikmah. Jangan menyebabkan orang tak suka pada kita sebab akhlak kita ataupun cara kita berdakwah tu kasar. Jangan. Wallahualam. Terima kasih, Ustaz. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zurin Shah Lazaru, Assalamualaikum. Jika seseorang itu ikut hawa nafsu, jadi seolah-olah bertuhankan hawa nafsu, maka apakah itu dikira syirik pada Allah, Ustaz? Ini soalan daripada Zurin Shah Lazaru. Dia tengoklah, kalau ikut hawa nafsu tu yang boleh membawa kepada syirik. Contohlah, dia ikut hawa nafsu, dia sembah berhala, kan? Syirik. Dia ikut hawa nafsu, dia percaya pada bomoh, syirik. Dia ikut hawa nafsu, dia rasa dengan usaha boleh mengubah keadaan dia, syirik. Tapi kalau setakat dia ikut hawa nafsu, bersembah kosong, mengumpat, itu tak membawa kepada syirik. Jadi tengok dia ikut hawa nafsu, apa jenis kesalahannya, apa maksiatnya. Wallahu alam.
soalan Zoom lagi satu daripada Haziq Ibrahim. Ni anak saudara saya rasanya ni. Salam Ustaz, maaf kalau pelik soalan saya ni. Soalan saya, kitab-kitab diturunkan dalam bahasa Arab atau bahasa lain? Dan Al-Quran, adakah ayat-ayat Quran dihimpun dari ayat kitab-kitab yang lain juga? Macam mana? Boleh ulang soalan? Soalan dia kata soalan kitab-kitab diturunkan dalam bahasa Arab atau bahasa lain? Ya. Dan adakah ayat Quran dihimpun dari ayat-ayat kitab-kitab yang lain? Tak. Okey, kitab-kitab sebelum ni tengok kepada bangsa apa diturunkan. Kalau kebanyakan para nabi, kebanyakan daripada Bani Israel. Dan kitab mereka pun dah dalam bahasa Ibru, bahasa orang Yahudi ataupun Nasrani, iaitu bahasa Ibru. Jadi kitab dalam bahasa mereka. Mustahil kitab diturunkan dalam bahasa yang tak difahami oleh kaum tersebut. Jadi Quran, kitab Allah turun berdasarkan bahasa kaum tersebut. Supaya apa? Sebab tujuan kitab Allah supaya kaum tu faham dan ikut. Maka mestilah dalam bahasa mereka. Okey, yang kedua, Quran memang asal original. Tidak ada dicedok daripada kitab-kitab yang lain. Sebab itulah bila Quran turun, kitab-kitab yang lain semua terbatal. Kalau ada kebetulan sama tu, itu kebetulan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya tadabbur surah Yunus ayat 55 hingga 57. Okey, lama banyak. Adakah dia macam sesuai dengan keadaan sekarang? Surah Yunus ayat 50 55. sampai 57. Secara Ustaz. Ayat 55, ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Okey. Jadi soalannya apa kaitan dengan sebenarnya Al-Quran sesuai untuk sepanjang zaman dan semua tempat. Quran sesuai zaman Nabi, sesuai zaman tabi'in, sesuai zaman tabi'in, sesuai zaman kita mula merdeka, sesuai zaman sekarang. Tak ada satu pun ayat yang tak relevan dengan keadaan semasa. Semua ayat sesuai. Sebab Quran ni adalah syifa untuk semua manusia. Hudan linnas. Apa jenis manusia, bila masa, di mana mereka berada, apa bangsa mereka, hudan linnas. Jadi ayat yang ditanya itu memang sesuai dengan keadaan situasi sekarang. Bukan ayat tu je, semua ayat. Sebab itulah kita kata, tak boleh kita anggap surah ni ataupun ayat ni tak sesuai zaman sekarang. Kita pun skip, tak boleh. Wallahu a'lam. Okey. Soalan daripada Facebook. Apa tadi? Ustaz, saya selalu tengok saudara kita yang bawa motor selalu parking bersepah-sepah. Masuk parking kereta, selit sana sini. Dan saya pun pernah juga terasa susah dan rasa menyusahkan pengguna yang lain pula. Ini berdosa ke dengan orang-orang yang dia menyusahkan? Ini termasuk parking tepi jalan waktu solat Jumaat sampai jadi teruk trafik jam. Adakah ini menyusahkan? Ya. Apa saja yang menyusahkan orang adalah berdosa. Bahkan boleh menjadi sebab dia masuk neraka. Dalilnya, kisah seorang wanita yang Nabi bila ditanya kepada Rasulullah, ada seorang wanita yang solat malam banyak, puasa sunat banyak, sedekah banyak. Logiknya, Nabi jawab apa? Ahli syurga lah tu. Tak. Tapi lelaki tu kata, satu je masalah dia, menyakiti jiran. Dia tak kata menyakiti setiap malam. Dia tak kata menyakiti 10 orang jiran. Ayat dia menyakiti jiran je. Nabi kata, huwa finnar, dia dalam neraka. Hiya finnar, dia dalam neraka. Menunjukkan apa? Menyakiti hati orang adalah satu dosa dan penyebab masuk neraka. Apatah lagi parking belum orang kan? Parking hari Jumaat sampai kadang-kadang Cina pun marah. Kita pula marah pada Cina. Tak erti ke? Sebenarnya kita yang tak beradab, tak bagi hak. Itu hak jalan kena bagi walaupun dia kafir. Allah pun bagi orang kafir duduk atas muka bumi. Allah pun bagi cahaya matahari dikecapi, dirasai oleh orang kafir. Allah pun bagi hujan pada orang kafir. Kenapa kita nak tahan-tahan? Wallahu a'lam.
Ada soalan dalam Facebook. Ada? Okey, ada soalan lain? Besar tapi sekarang tak cukup. Apa dia? Ada dulu Kaabah besar sebab tak cukup duit dan bahan. Kaabah tu kecil. Kenapa Nabi tak sambung bina Kaabah itu saiz asal? Dan saya asam Kaabah iaitu Hijr Ismail itu sebenarnya itu ruang Kaabah tu. Dan Nabi beritahu, Nabi berkata sebab kenapa Nabi tak bina sekalikan dinding lengkap semua kan? Nabi kata sebab orang Mekah masa tu hadisul ahdi, baru masuk Islam. Jadi bila mereka baru masuk Islam, kalau Nabi bina menimbulkan fitnah, Nabi pun tinggal. Itu menunjukkan apa tu? Maslahat dakwah yang umum kena dahulukan daripada maslahat yang kecil. Lengkapkan binaan Kaabah kecil dibanding apa? Dibanding maslahat nak tarik orang seramai mungkin berdakwah. Itu isu dia bukan tak cukup duit, tapi isu dia ialah maslahat dakwah. Ha? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Solat Jumaah melihat imam. Ya. Adakah ini termasuk dalam konteks Jumaah di rumah? Ya. Bila pendapat yang mengatakan bila kita solat berjemaah, makmum kena tengok imam umum, sama ada di masjid, jemaah di masjid ataupun jemaah di rumah. Tapi kalau kita contohlah kita solat makmum seorang je. Sunnah Nabi makmum seorang duduk mana? Sebelah. Bila duduk sebelah nak tengok mana? Tengok tempat sujud lah. Sebab apa? Kalau walaupun kita tak tengok imam, kita akan rasa imam tu pergerakan kita tahukan sebab kita duduk betul-betul sebelah. Kalau tak rasa juga, mana kita dah hilang deria rasa. Ada seorang ustaz habis solat, pelajar dia tanya, "Ustaz, dengar tak ada jemaah anak dia menangis tadi?" Tak dengar. Dengar. Ustaz ni kata dengar. Maka pelajar tu kata apa? Ustaz tak khusyuk dalam solat. Ustaz pun tanya, "Kamu dengar tak anak menangis tadi?" Tak dengar. Kamu memang pekak. Dia bukan solat. Bila solat bukan makna tak boleh dengar, tak boleh lihat. Bahkan ada satu hadis, Nabi solat, Nabi tengok pergerakan musuh. Boleh. Tak ada masalah. Apabila diperlukan. Apa pendapat Ustaz solat berjarak sampai bila? Sampai bila sabar? Sabar. Sampai kita hilang sabar. Kadang-kadang. Assalamualaikum warahmatullahi. Muhammad Hanif, soalan ni, soalan jenazah. Hanif. Ya. Solat jenazah ghaib bermula. Ini soalan Hanif. Ustaz, solat jenazah ghaib bermula daripada selesai pengkebumian sehingga bila kita dapat solat. Dia sebenarnya solat ghaib ni, pendapat paling kuat tak boleh solat ghaib kecuali kita dapat tahu memang tak ada seorang pun solat. Itu pendapat paling kuat lah. Dalilnya ialah Nabi hanya solat ghaib kepada Najasyi yang mati di Habsyah. Sebab apa? Nabi tak dapat tahu dia seorang-seorang yang Islam. Mana bila dia mati tak ada siapa solat. Ketika itu Nabi solat. Dan ketika Nabi duduk Madinah ada sahabat yang mati di tempat lain. Tapi Nabi tak solat ghaib. Sebab apa? Ada orang solat dah. Jadi bila ada dah orang solat, pendapat paling kuat tak perlu kita solat ghaib. Kita berdoa je kepada si mati. Wallahu alam. Macam-macam kematian COVID ni Ustaz lah. Yalah. Okay. Apa soalannya Kak? Tak ada soalan. Dah bukan soalan Ustaz sambung daripada Ustaz tadi lah. Bermakna tak boleh sembahyang dengan depan jenazah tu kan. Depan ya. ni kan. Tak, itu bukan solat ghaib. Itu bukan solat ghaib. Solat ghaib ni mayat memang tak ada, hilang. Tak ada depan kita. Tapi yang COVID itu ada mayat. Lepas dia mati COVID, mayat dia hilang. Tapi kita tak boleh solat. Kita tak
Tak, ada orang solat. Ada orang solat. Pihak kaki tangan hospital ada solat kan? Solat. Ada orang solat. Itu bukan mayat gaib, mayat ada. Dan ada orang solat. Jadi kita berdoa je. Ada pendapat mengatakan boleh solat gaib. Tapi saya lebih condong kepada selagi mana ada orang solat, tak perlu kita solat gaib. Kita hanya cukup berdoa. Oh, okey, faham. Okey. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Kalau kita dalam Hijr Ismail, kita boleh menghadap ke mana-mana ke? Bolehkah kita dalam Kaabah? Bukankah kita dalam Kaabah? Tak, dia bila kita tak boleh solat fardu dalam Hijr Ismail sebab dia dikira sebagai dalam Kaabah. Sebab tu masa solat fardu semua dihalaukan. Okey. Boleh tak kita solat sunat dalam Kaabah? Boleh. Habis nak menghadap ke mana? Menghadap ke dinding. Menghadap ke dinding. Bahkan ulama kata kalau pintu terbuka, pintu Kaabah terbuka, tak boleh menghadap ke pintu. Sebab dia terbuka. Kena menghadap ke dinding. Maka kalau kita solat di Hijr Ismail tak boleh solat kalau kita nak solat sunat di Hijr Ismail kena menghadap ke dinding Kaabah. Kena menghadap ke dinding Kaabah. Tak boleh menghadap ke kawasan pagar yang rendah sebab dia tak menghadap ke mana-mana dinding. Okey, Datuk Farid. Ustaz, kalau ada orang yang berhutang dengan kita tapi lihat nak bayar, adakah berdosa seandainya kita mengeluarkan kata-kata biar dia merangkak cari kita di akhirat? Kalau orang berhutang dengan kita tapi dia mampu bayar tapi dia lihat nak bayar, kan? Dia tak nak bayarlah. Maka berdosa tak kita kata biarlah dia merangkak di akhirat cari kita. Ya Allah, kerasnya hati kita. Kenapa keras ni? Kenapa keras? Kita nak apa sebenar? Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman ni mesti bersaudara. Dan Nabi kata kamu tak beriman sehingga kamu sayang pada saudara kamu sebagaimana kamu sayang pada diri kamu. Kalau kamu sayang pada diri kamu, contohlah kamu berhutang dengan orang. Orang pun kata macam tu kepada kamu. Kamu tak suka. Maka kamu juga jangan suka mengata orang kepada orang yang kamu bagi pinjam sebagaimana kamu tak suka orang kata pada kamu. Itu makna kasih sayang. Itu satu. Yang kedua, kalau kita nak dia jumpa kita sampai merangkak ni, kita sendiri dah selamat ke belum? Kita cakap tu macam kita dah confirm selamatkan. Hebatnya jumpa aku. Tak ada. Di akhirat besok semua dalam ketakutan. Para Nabi pun dalam ketakutan. Tengok dua-dua merangkak. Jangan. Semoga dengan kita susah di akhirat, tapi sebab kita maafkan dia, kita jadi senang di akhirat. Ingat satu hadis Nabi. Nabi kata apa? Siapa yang melapangkan seseorang, Allah lapangkan dia di akhirat besok. Apa lagi yang nikmat yang paling besar di akhirat? Iaitu Allah lapangkan kita. Caranya apa? Lapangkan orang. Selesai, settlekan hutang orang. Halalkan dia. Dia degi apa, biarlah. Yang penting aku dapat senang di akhirat besok. Itu berfikiran positif. Wallahualam. Ustaz, kalau kita ragu dengan mereka yang berkuasa, kita rujuk Al-Quran dan nampak bertentangan, salah ke Ustaz? Tak follow. Tak, Nabi dah bagi kaedah la ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat dalam perkara yang derhaka ataupun maksiat kepada Allah. Jadi selagi mana pemerintah menyuruh kita perkara yang tak bercanggah dengan perintah Allah, kita boleh ikut. Traffic light, kena ikut ke? Ikut sebab tak bercanggah. Kena buat IC bila lahirkan, kena buat surat beranak. Ikut je. Nak luar negara, buat pasport. Ikut je. Kalau tak nak ikut, duduklah kat hutan. Dia selagi mana tak bercanggah, kita ikut je. Wallahualam. Sedih ke tengok kematian COVID? Keluarga hanya dapat melihat daripada jauh. Bagi saya lah, betul kita setuju sedih. Tapi ramai yang tak terfikir. Yang lagi menyedihkan, yang lagi menakutkan, apa yang berlaku pada mayat selepas mati. Itu ramai yang tak berfikirkan. Sebab itulah ramai tak ambil pengajaran. Dia tengok sedih. Orang mati dalam keadaan COVID kan terbiar macam tu kan, keluarga tak boleh. Tapi yang hidup tak ambil pengajaran. Apa dah? Kalau aku ditakdirkan mati macam tu, tak apa. Yang penting selepas mati aku selamat. Maka sekarang aku perlu siapkan amalan sebaik yang mungkin. Supaya jangan sedih kat dunia sampai sedih di akhirat. Biarlah sedih hanya setakat dunia saja. Ambil pengajaran. Yang penting bukan masa mati. Yang penting selepas mati apa jadi. Kalau mati, sahabat mati lagi sedih kan?
Sahabat mati dalam keadaan apa? Ha? Ada Nabi mati dalam keadaan terbelahkan, digergaji. Ada sahabat mati putus tangan. Putus dua-dua tangan. Ada sahabat mati luka 100 kat badan. Lagi menyedihkan. Tapi jangan sedih sebab mereka mati mulia. Kan? Kalau dia mati COVID dalam keadaan beriman, kita doa je semoga dia mati dalam keadaan beriman. Okey. Tapi yang belum mati ni, dan yang mungkin tak mati kerana COVID tapi mati dalam keadaan tak beriman, tak solatkan, itu yang patut kita lebih sedih. Wallahu a'lam. Okey, cukup Bagus soalan ni. Soalan apa ni? Apa pandangan Ustaz tentang ulama di Malaysia sekarang? Adakah mereka benar-benar no comment. No comment. Siapa saya nak komen ulama? Saya bukan ulama. No comment. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu Ustaz ada sebut nak bincang ataupun nak bagi syarahan tentang adab menuntut ilmu Ustaz. Saya terlupa. InsyaAllah besok. Tolong ingatkan saya. Saya terlupa. InsyaAllah besok. Besok malam aja? Yalah, besok malam je. Siang tak ada. InsyaAllah. Siapa ni? Siapa yang bertanya? Saya Wan Amalina. Boleh mesej kat saya, ingatkan saya. Saya ni bukan terlupa tapi sebab duk study untuk kelana terlupa apa yang nak tajuk yang khusus tu. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Okey. Cukup Wa anti fajazakillah khairan. Cukup kita insya-Allah jumpa lagi malam besok macam biasa pukul 9 suku. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الأجر